sejahtera. Nama saya adalah Izzuddin Nishbin Mahmudi. Saya adalah merupakan salah satu pekongsi syarikat Ester Sdn Bhd. Saya memegang jawatan sebagai pengurus syarikat ini. Nama syarikat kami ialah Ester Sdn Bhd. Ia adalah merupakan sebuah syarikat kongsian di antara 4 orang, iaitu saya sendiri, Faiz bin Ahmad Rushdie, Nur Amir bin Azman dan Muhammad Daniel Zikri bin Rosli. Syarikat Ester Sdn Bhd ini secara khususnya menghasilkan produk-produk kosmetik, iaitu pencuci muka yang sesuai untuk semua golongan masyarakat. Kami memilih untuk menceburi bidang kosmetik ini kerana permintaan terhadap produk-produk kosmetik yang semakin bertambah saban tahun. Selain itu, bidang ini dipilih kerana terdapat banyak produk di pasaran yang boleh membawa kepada masalah kesihatan kepada pengguna-pengguna di luar sana. Misi syarikat Ester Sdn Bhd adalah untuk meraih keyakinan dan kepercayaan pelanggan terhadap produk kami dengan menghasilkan produk kecantikan dan kesihatan yang memberikan kesan yang sangat positif kepada pengguna dan mengenalkan produk kosmetik kami di pasaran Malaysia. Bagi melaksanakan projek ini, syarikat Ester Sdn Bhd memerlukan pelaburan wang sebanyak RM1 juta untuk fasa pemprosesan produk. Apakah rancangan perniagaan syarikat Ester Sdn Bhd? Rancangan perniagaan ini disediakan adalah bagi mendapatkan pembiayaan kewangan dari bank takaful bagi projek produk kami, iaitu pencuci muka yang bernama Ester Clear. Produk ini mempunyai keistimewaannya tersendiri kerana dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Bahan yang digunakan juga dalam pengeluaran produk Ester Clear ini belum pernah digunakan dalam produk tempatan Malaysia. Produk yang dihasilkan oleh syarikat Ester Sdn Bhd ini mampu bersaing dengan produk tempatan yang sedia ada. Hal ini kerana penggunaan bahan yang unik dan jarang digunakan, iaitu peptide. Peptide ini adalah sejenis asid amino yang membentuk protein dalam kulit. Peptide merupakan kolagen aktif yang membentuk 75% daripada kulit dengan menjadikan kulit kuat, berisi dan licin. Di samping itu juga, produk yang dihasilkan ini amat sesuai dengan semua jenis kulit di seluruh Asia serta direka khas untuk usia remaja dan pekerja yang sentiasa di bawah cahaya UV. Oleh itu, produk ini telah dibuktikan secara klinikal dapat memberi perubahan positif yang ketara tanpa kesan sampingan. Syarikat Ester Sdn Bhd ini dilihat mempunyai potensi untuk berkembang kerana permintaan terhadap produk-produk kosmetik berkembang dari tahun ke tahun. Selain itu, pendedahan tentang kegiatan dermatologi dalam kehidupan seharian juga dilihat telah berkembang di semua peringkat umur, terutamanya golongan remaja dan dewasa. Objektif syarikat Ester Sdn Bhd adalah menjadi sebuah perniagaan bumi putera yang dapat berdaya saing dan kompetitif dalam perniagaan yang sangat mencabar. Tujuan utama syarikat ini adalah dapat menghasilkan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna sekaligus memberikan produk yang terbaik untuk pelanggan bagi masa jangka panjang. Dengan ini, syarikat Ester Sdn Bhd dapat membawa anjakan paradigma kepada usahawan bumi putera dan menjana keuntungan perniagaan ke arah yang lebih berjaya dan dinamik. Dengan penubuhan syarikat Ester Sdn Bhd ini, sedikit sebanyak diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap perkembangan ekonomi negara ini. Selain itu, dengan penubuhan syarikat ini juga dapat membuka peluang pekerjaan terhadap rakyat Malaysia, seterusnya dapat mengurangkan kadar pengangguran negara yang kian meruncing. Yang tertera di skrin ini adalah latar belakang syarikat kami. Seterusnya, saya akan membentangkan latar belakang pemilik syarikat Ester Sdn Bhd ataupun pekongsi yang ada di dalam syarikat Ester Sdn Bhd. Seperti yang dimaklumkan, syarikat Ester Sdn Bhd mempunyai 4 pekongsi, iaitu antaranya adalah saya sendiri dan Nur Amir bin Azman serta Ahmad Faiz bin Ahmad Rushdie dan juga Muhammad Daniel Zikri bin Rosli. Okey, apakah latar belakang projek kami ini sebenarnya? Jenis perniagaan yang diceburi ialah industri kecantikan dan penjagaan muka. Jenis perniagaan ini berkembang pesat serta mendapat sambutan yang tinggi di peringkat antarabangsa dan Malaysia.
produk ester yang kami hasilkan adalah berasaskan bahan semula jadi, iaitu peptide. Antara produk ester yang dihasilkan ialah Intensive Purifying Foam Cleanser, Intensive Filming Cream dan Anti-Aging Peptide Skin Filter. Perniagaan industri kosmetik ini diceburi kerana produk ini sangat unik dan dijangka dapat memenuhi permintaan pelanggan dan kehendak pasaran. Berhasilan produk yang berkualiti ini bakal mendapat sambutan yang tinggi di kalangan masyarakat Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Syarikat ester Sdn Bhd ini amat mementingkan kualiti dan harganya yang berpatutan. Dengan kemahiran dan pengalaman yang luas dalam bidang ini, ia telah mendorong saya untuk membuka perniagaan dalam bidang ini dan mengembangkan minat saya dalam industri ini. Antara kemahiran yang dimiliki oleh saya adalah dapat mengenal pasti kebaikan dan keburukan produk kosmetik. Bahan-bahan yang terlibat mestilah tidak mempunyai unsur memudaratkan pengguna. Perniagaan syarikat ester Sdn Bhd ini bakal menjadi pelopor utama produk kecantikan yang berasaskan peptide di negara Malaysia hasil kajian anak tempatan Malaysia dengan menggunakan teknologi dari negara Korea Selatan. Tambahan lagi, produk pembersih muka yang dikeluarkan oleh syarikat ester Sdn Bhd adalah dihasilkan dengan menggunakan sumber yang halal dan 100% berasaskan bahan semula jadi. Produk kami telah pun disahkan tidak mengandungi bahan kimia oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain daripada mendapat pengesahan bebas daripada bahan kimia oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, produk kami juga telah diuji oleh pakar dermatologi dan disahkan selamat dan tidak berbahaya untuk digunakan. Bagi memasarkan produk yang dikeluarkan oleh perniagaan ester Sdn Bhd, kami telah menyaraikan beberapa kumpulan sasaran yang dikenal pasti sebagai sebahagian daripada pelanggan produk. Antaranya ialah kumpulan pekerja-pekerja dari sektor awam dan swasta, penduduk-penduduk yang bermaus tauti di sekitar kepala batas dan semua golongan lelaki dan wanita berminang ke seluruh Malaysia. Saiz pasaran di kepala batas ini dianggarkan sekitar 456,570 orang, termasuk penduduk dari kawasan berdekatan yang kerap mengunjungi. Dijangkakan jumlah penduduk di kawasan ini akan terus meningkat akan meningkatkan pertumbuhan pasaran produk pembersih muka ester ini. Perniagaan pembersih muka ester dibuka di kawasan kepala batas ini kerana kawasan ini mempunyai lokasi yang strategik dan dapat menarik lebih ramai pelanggan. Perniagaan ester Sdn Bhd juga menggunakan strategi promosi secara besar-besaran dan mengedarkan risalah dan poster tentang produk pembersih muka ester untuk menguar-uarkan tentang produk kami kepada orang ramai. Syarikat ester Sdn Bhd juga telah mengupah pekerja yang benar-benar produktif dan dapat menghasilkan produk dalam kualiti yang maksimum pada setiap bulan. Seterusnya, saya akan pergi kepada rancangan organisasi. Apakah maklumat perniagaan kami? Tujuan utama rancangan diperlukan untuk memberi keterangan atau maklumat berkenaan dengan sesebuah perniagaan yang hendak dijalankan dan dilaksanakan. Selain itu, dengan adanya rancangan perniagaan yang terperinci, akan meyakinkan para pihak yang bekerjasama dengan syarikat kami, termasuk pihak penghutang iaitu institusi kewangan dan pihak pembekal bahan mentah, bahawa perniagaan yang akan dijalankan dapat dimajukan dan dapat diusahakan. Dengan penyelidikan terhadap saiz pasaran dan persaingan yang dihadapi, syarikat boleh menyediakan rancangan perniagaan ini juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan produk yang dihasilkan oleh syarikat ester Sdn Bhd. Selain itu, rancangan perniagaan juga dapat membantu pemilik perniagaan mengenal pasti keberkesanan perniagaan yang dijalankan. Seterusnya, objektif perniagaan. Objektif syarikat ester Sdn Bhd adalah menjadi sebuah perniagaan bumi putera yang berdaya saing dan kompetitif dalam perniagaan yang sangat mencabar. Seterusnya, dapat menghasilkan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Apakah misi perniagaan kami? Misi perniagaan kami adalah meluaskan perniagaan produk perniagaan kulit dan kosmetik di seluruh Malaysia dan antarabangsa supaya produk jenama pembersih muka ester dikenali di pesada dunia. Malah sentiasa mengekalkan kesetiaan pelanggan dengan produk keluaran ester Sdn Bhd dengan memastikan konsistensi, kualiti dan pengeluaran produk seiring peningkatan teknologi. Apakah strategi perniagaan kami?
Antara strategi perniagaan yang telah dirancang ialah strategi promosi yang dilakukan oleh syarikat Estes Sdn Bhd bagi menjual dan mengenalkan produknya ialah memberikan khidmat yang lebih cekap, pantas dan tepat, mengedarkan pamflet dan brosur kepada pelanggan dan mengekalkan hubungan peribadi yang baik dengan pelanggan. Selain itu juga, pemasaran yang dilakukan oleh syarikat Estes Sdn Bhd ialah strategi lokasi. Lokasinya yang terletak kawasan yang merupakan tumpuan penduduk untuk mengunjung bagi membeli pakaian berjenama seperti butik terkenal, restoran-restoran dan kawasan pelancongan. Seterusnya, strategi harga juga merupakan salah satu strategi pemasaran perniagaan ini. Dan yang tertera di skrin ini adalah struktur organisasi syarikat Estes Sdn Bhd. Selamat sejahtera, saya ucapkan. Saya sebagai pekongsi syarikat Estes Sdn Bhd dan saya memegang jawatan sebagai pengarah urusan. Dan pada hari ini saya akan membentangkan rancangan pemasaran. Baiklah, kita mulakan dengan pelanggan atau pembeli keluaran. Untuk poin yang pertama, saya akan membincangkan tentang lokasi dan sasaran pasaran untuk syarikat Estes Sdn Bhd. Kumpulan sasaran yang dikenal pasti sebagai sebahagian daripada pelanggan beserta gelagat pengguna-pengguna tersebut meliputi yang pertama, pengguna internet. Seperti yang kita tahu, pasaran di internet adalah lebih luas dan merangkumi pelbagai segmen pasaran untuk difokuskan. Pada peringkat awal keluaran produk, syarikat akan menggunakan strategi sasaran pasaran pemasaran tidak dibeza. Hal ini bermaksud syarikat akan menawarkan produk barunya kepada semua segmen dengan menggunakan campuran pemasaran yang sama. Seterusnya, kami akan mensasarkan pelanggan di bahagian ceras dan sekitarnya. Pasaran ini mengambil kira segmentasi pasaran psikografi penduduk bandar yang mempunyai gaya hidup yang lebih bersih dan kebaratan, terutamanya dalam penggunaan pencuci muka berbanding penduduk luar yang jarang kali menggunakan produk pencuci muka yang terkenal sebagai perkara utama dalam penjagaan kebersihan. Poin kedua yang saya akan bincangkan adalah anggaran bilangan pelanggan. Tempoh pasaran yang kami letakkan adalah setiap tahun, manakala nama dan alamat pelanggan yang telah kami tetapkan adalah Koperasi KMS, Maidin, Kedai Runcit Hameng, 7-Eleven, K4 dan Syarikat Matahari Pagi. Keperluan setahun untuk Koperasi KMS adalah 240 tan, manakala bagi Maidin, K4 dan Syarikat Matahari setiapnya adalah 8 tan dan Kedai Runcit Hameng dan 7-Eleven adalah 5 tan. Bekalan oleh pemohon, kami telah menetapkan setiapnya adalah 5 tan dan hasil yang kami akan dapat daripada keseluruhan pelanggan tersebut adalah 1,787,500. Seterusnya, kita bincangkan tentang ciri-ciri dan kumpulan pelanggan. Yang pertama, kami telah menetapkan ciri-ciri pelanggan kami adalah daripada jualan runcit. Bermaksud menjual produk secara runcit di pasar-pasar malam di sekitar Kuala Lumpur. Setiap hari dijual di 2 buah tapak pasar malam. Jadi dalam seminggu pihak syarikat menjual di 14 tempat yang berasingan. Yang kedua adalah jualan ejen. Ini bermaksud penjualan dilakukan melalui ejen-ejen yang dilantik dengan memberi komisen pada setiap jualan. Okey, sekarang saya akan membincangkan tentang saluran tagihan bagi syarikat Estes Sdn Bhd. Lokasi syarikat Estes Sdn Bhd yang berhampiran dengan pasaran dan pengguna menyebabkan peredaran produk pencuci muka keluaran syarikat ini akan dijalankan dalam beberapa bentuk, iaitu yang pertama, pengedaran langsung. Pengedaran kaedah ini membolehkan pengguna berkunjung secara fizikal maupun secara atas talian melalui platform Shopee, Lazada dan Workshop untuk mendapatkan produk pencuci muka secara pukal atau secara biasa. Hal ini membolehkan pengguna mendapat harga yang lebih murah daripada pencuci muka keluaran syarikat yang sudah berada di pasaran. Seterusnya, pengedaran pemborongan atau pengucitan. Pengedaran kaedah ini bertujuan untuk meluaskan keberadaan produk di pasaran di samping merangsang syarikat untuk mengeluarkan produk tersebut secara besar-besaran. Syarikat Estes Sdn Bhd juga akan menggunakan strategi pengedaran secara intensif bertujuan memperbanyakkan produk di pasaran kerana pasaran di internet adalah luas dan maksimum. Komisi yang diberikan kepada pengedar dan jurujual yang menerima produk secara langsung daripada syarikat ditetapkan seperti jadual yang telah saya katakan, di mana nilai komisen tersebut bergantung kepada jualan yang dapat dicapai mengikut kelas nilai yang boleh dikomisionkan.
Sebagai contoh, pengedar A mencapai jualan sekitar RM3,000 sehingga RM4,959. Maka nilai komisinya adalah 9% daripada jumlah jualan yang dicapai. Seterusnya, apakah strategi penetapan harga bagi syarikat Ester Sendirian Berhad? Strategi penetapan harga yang akan digunakan bagi produk pencuci muka ini mengikut fasa kitaran jualannya. Yang pertama, peringkat pengenalan. Pada peringkat ini, syarikat akan menggunakan strategi harga produk baharu iaitu harga penembusan bagi mendapatkan penembusan ke dalam pasaran pencuci muka bagi mengelakkan persaingan dengan pemimpin pasaran seperti L'Oreal. Jualan semasa peringkat ini dilakukan secara rendah volum jualannya. Yang kedua, peringkat pertumbuhan. Pada fasa ini, volum jualan akan mula ditingkatkan bagi memenuhi permintaan pasaran yang semakin bertambah. Dan yang terakhir adalah peringkat kematangan. Fasa ini akan menggalakkan syarikat meletakkan harga yang dapat memberikan keuntungan sambil berusaha mengekalkan share pasaran. Harga yang ditetapkan bagi seunit produk secara purata ialah RM28.50 dan jumlah hasil dijangka bagi sebulan ialah RM826,600. Seterusnya, konsep promosi yang telah ditetapkan oleh syarikat Ester Sendirian Berhad adalah pengiklanan dan pemasaran digital. Sekarang kita akan membincangkan ramalan jualan bagi syarikat ini. Anggaran bilangan pelanggan yang akan menggunakan produk pencuci muka baru keluaran syarikat Ester Sendirian Berhad berdasarkan tinjauan yang dilakukan secara atas talian, di mana terdapat kira-kira 68,300 orang penduduk di kawasan Ceras dan sekitarnya. Sejumlah 20% daripada anggaran penduduk tersebut merupakan saiz bagi kuasa membeli yang dianggarkan sekitar 13,660 pengguna. Hal ini akan memberikan pulangan pendapatan dengan nilai sebanyak RM826,600 sebulan. Butiran perniagaan jualan disenaraikan di bawah. Seterusnya, siapakah persaingan bagi syarikat Ester Sendirian Berhad yang menggunakan produk yang sama? Yang pertama, syarikat L'Oreal. Syarikat ini mempunyai produk utama yang memimpin pasaran ketika ini seperti pencuci muka Garnier. Yang kedua, syarikat ini menggunakan produk yang sangat berkualiti. Tetapi, kelemahan daripada syarikat ini adalah mereka bentuk produk yang tidak menarik. Yang kedua, aktiviti promosi produk adalah tidak intensif dan jarang sampai kepada pengguna. Seterusnya, persaingan kami adalah syarikat Safi Sendirian Berhad. Kekuatan syarikat ini ialah syarikat ini mempunyai portfolio jenama yang kuat di mana ianya sangat berguna apabila pengembangan produk baru dilakukan. Seterusnya, komuniti pengedar yang kukuh di mana syarikat tersebut berjaya membina saluran pengedaran yang dipercayai bagi membolehkan produk sampai ke pasaran yang berpotensi. Seterusnya, automasi pengeluaran mendorong konsistensi kualiti produk dan boleh bertindak kepada perubahan permintaan pasaran. Tetapi, kelemahan syarikat ini ialah kurang inovatif dalam perniagaan produk berbanding syarikat yang memimpin pasaran. Dan akhir sekali adalah anjuran permintaan produk yang banyak tersasar terhadap permintaan pasaran menyebabkan lebihan inventory dalam simpanan dan saluran pengedaran. Salah satu ahli syarikat Ester Sendirian Berhad yang memegang jawatan pengurus pengeluaran. Hari ini saya akan membentangkan sedikit sebanyak tentang proses pengeluaran syarikat kami. Syarikat Ester Sendirian Berhad mengeluarkan pencuci muka yang berkualiti tinggi dan menggunakan herba-herba yang berkualiti tinggi. Syarikat kami mampu menghasilkan sebanyak 1,000 botol sebulan. Dan bahan-bahan yang diperlukan bagi menghasilkan produk kami ialah botol kosong sebanyak 1,000 unit, pati herba sebanyak 15 kg, aloe vera sebanyak 50 kg, peptide sebanyak 15 kg dan pati bunga sebanyak 20 kg. Dalam penghasilan produk pencuci muka kami, terdapat 1 pengurus kilang, 1 pembantu pengurus kilang, 15 operator pengeluaran, 4 staf teknikal dan 8 orang pengedar yang menyumbang tenaga kerja dalam menghasilkan pencuci muka produk Ester dan mendapatkan pembekal paling terbaik dan murah dalam menghasilkan pencuci muka kami. Sebagai contoh, botol kosong 100 gram per unit dapat dibekalkan oleh Aiman Sendirian Berhad, manakala pati herba hutan dapat dibekalkan oleh Herbs Sendirian Berhad. Manakala aloe vera dapat dibekalkan oleh Aloe Company Pulau Pinang. Dan seterusnya peptide dapat dibekalkan oleh Super Company Sendirian Berhad dan pati bunga dapat dibekalkan oleh Abu Seman Sendirian Berhad. Dalam pemprosesan pencuci muka terdapat 4 proses yang berlaku semasa pembuatan pencuci muka.
Yang pertama, bahan-bahan tersebut akan disimpan dalam stor bahan mentah. Seterusnya, bahan-bahan tersebut akan diproses oleh mesin pemprosesan bahan. Dan seterusnya kita akan hantarkan bahan-bahan tersebut untuk mesin yang memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam botol. Dan seterusnya, mesin pembungkusan. Dalam pemprosesan pencuci muka, kami terdapat beberapa bahan yang secara tidak langsung juga terlibat dalam pemprosesan pencuci muka. Sebagai contoh, terdapat juga bekalan elektrik, bil telefon, penyelenggaraan mesin dan sewa kilang. Sejahtera, saya Ahmad Faiz bin Rushdi selaku pengurus kewangan syarikat Estes Negeri Berhad ingin menunjukkan mengenai rancangan kewangan kita, rancangan kewangan syarikat kami. Syarikat Estes Negeri Berhad, kos bahan mentah bagi membuat pencuci muka Estes ini ialah sebanyak RM24,595 dan kos penghilangan ialah sebanyak RM32,140. Jadi melalui itu, jumlah kos yang perlu ditanggung bagi kos pengeluaran ialah RM60,735. Seterusnya, aset semasa yang kami pegang bagi tahun 2021 ialah sebanyak RM16,644 dan RM1.50. Liability semasa kami ialah sebanyak RM14,144.50 dan aset tetap kami ialah RM36,224.50. Liability jangka panjang kami ialah sebanyak RM30,113.50 dan ekuiti pemilik kami ialah sebanyak RM30,113.50. Modal asal yang dimasukkan ialah sebanyak RM25,000 yang dimasukkan oleh pengurusi syarikat kami, Encik Izol. Seterusnya ialah jumlah dagangan kami. Jumlah jualan dan pendapatan yang kami dapati ialah banyak RM94,396 daripada stok awal sebanyak RM133,332 ditolak dengan kos pengeluaran sebanyak RM60,735. Kos jualan kami bagi pengiklanan ialah sebanyak RM1,800 di mana kami mengiklankan produk kami di TV3 dan juga di Astoria. Yang kos bagi pengangkutan ialah sebanyak RM6,240 untuk membayar duit minyak bagi menghantar produk kami daripada kilang ke kedai. Manakala kos pengurusan kami ialah sebanyak RM9,928. Untuk pinjaman, kami meminjam daripada pinjaman mara sebanyak RM150,000 dengan kadar faedah sebanyak 8% setahun. Pembayaran balik kami perlu membayar balik bermula pada bulan Julai tahun 2018 dan amount pokok sebulan ialah bernilai sebanyak RM1,786 dan amount faedah sebulan yang perlu dibayar adalah RM143. Sumber pembiayaan syarikat Estes ini seringkasnya terdiri daripada modal sendiri yang menggunakan daripada modal fungsi ataupun tunai atau aset dan pinjaman mara yang kami pinjam sebanyak RM150,000. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan, berdasarkan perancangan perniagaan yang dilakukan oleh saya sebagai pengusaha syarikat ini, saya mendapati bahawa perniagaan ini berpotensi untuk berkembang dengan lebih maju lagi kerana ianya mendapat permintaan yang banyak dalam masyarakat tidak kira bangsa, umur dan jantina. Saya juga akan menambah baik produk pembersih muka Estes Negeri Berhad dari semasa ke semasa. Hal ini bertujuan demi menitik beratkan kepuasan dan permintaan daripada pelanggan kerana pelanggan merupakan keutamaan dalam perniagaan ini. Malah, saya juga akan mementingkan kebaikan dan produktiviti pekerja bagi memastikan perniagaan dapat berjalan dengan lancar. Saya juga berharap agar perniagaan syarikat Estes Negeri Berhad ini akan terus kekal di dalam pasaran dan terus dapat memenuhi permintaan dan kepuasan pelanggan. Syarikat Estes Negeri Berhad juga
akan sentiasa peka terhadap persekitaran seperti perubahan teknologi, cita rasa dan sebagainya agar dapat melakukan pembaharuan dari masa ke semasa dan tidak ketinggalan dalam bidang yang diceburi serta terus bersaing secara sihat dengan pesaing yang ada. Akhir kata daripada saya sebagai pengusaha syarikat Estes Sdn Bhd, saya berharap syarikat ini dapat berkembang dengan membuka cawangan baru di setiap negeri serta membuka cawangan di peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Selaku pengarah urusan bagi syarikat Estes Sdn Bhd adalah saya berharap syarikat ini dapat berkembang dengan membuka cawangan baru di setiap negeri serta membuka cawangan di peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Itulah yang saya dapat merumuskan daripada pembincangan saya yakin bahawa perniagaan yang dilakukan oleh kami berpotensi untuk berkembang lebih maju lagi kerana ianya mendapat permintaan yang banyak dalam masyarakat, tidak kira bangsa, umur dan jantina. Harapan saya lah pada masa yang akan datang, produk kita dapat mencuri pasaran antarabangsa dan mencuri pasaran antarabangsa dan supaya kita lebih baik, lebih banyak untung supaya dapat mengekalkan operasi perniagaan kita pada masa yang lebih panjang.